Okay, so kita pun ulang kaji dulu tentang taburan kepalang kalian. Okay, so dalam tajuk ini, taburan kepalang kalian khas yang kita akan belajar, satu ialah binomial, satu ialah normal, taburan normal. Okay, bila taburan binomial, cikgu boleh wakilkan dengan simbol macam ini. Apa yang diwakili dengan nombor pertama? Afiq, katakan kalau cikgu tulis sini 40.2. Apa maksud 4 itu? Okey, 4 itu itu min. Bukan, itu kalau taburan normal. Taburan normal pertama mewakili min. Kalau binomial, akhir? Bilangan yang dia cuba kan? Ya, bilangan cuba. Okey, nombor pertama mewakili bilangan cuba. Nombor kedua, Kebarangkalian. kepalang kalian yang cuba berjaya punyalah. Okey. Ataupun kita gunakan singkatan ialah NP. Kalau normal, Afiq, tempat pertama ialah min, kedua sisihan piawai. okey, variance, bukan sisihan piawai. Very. Okey. Yang kedua ialah variance. Maksudnya ini mu, ini variance. So nombor itu awak kena punca kuasa 2 baru dapat sisihan piawai dia. So ini yang kamu kena faham apa yang diwakili oleh dia. Okey, dan macam cikgu katalah, kalau soalan melibatkan binomial, soalan mesti sebut. Dia mesti sebut benda itu bertabur secara normal. Dia mesti sebut. Kalau dia kata bertabur secara normal piawai, okey. Apa yang kamu tahu tentang normal piawai? Min dia berapa? 1 kan? Sisihan variance ataupun sisihan piawai? Kosong. Min ke kosong? Min kosong, okay? Min kosong, variance 1. Tapi bila variance 1, kita pun boleh kata sisihan piawai 1. So kalau kamu tengok graf kamu, kalau normal piawai tengah-tengah sini ialah kosong. Itu yang sebabnya kita kata sebelah sini positif, sebelah sini negatif lah. Bila normal piawai. Kalau bukan normal piawai, tak ada sifat itu. Okay? Dan soalan akan beritahu kita lah, dia bertabur secara normal. Kalau dia bertabur secara normal piawai, dia mesti sebut juga. Dia akan kata dia bertabur secara normal piawai, ataupun awak akan nampak dia gunakan simbol Z. Okay? Okay, antara dua ini, yang mana satu melibatkan pemboleh ubah rawat diskrit. Maksudnya satu-satu punya, tak ada point punya. Binomial ke normal? Mana satu diskrit, mana satu selanjar? Binomial. Binomial ialah? Discrete. Okay, binomial ialah diskrit Binomial ialah diskrit. Maksudnya kalau kamu tengok bilangan awak cuba itu, awak mungkin dapat 1 kali percaya, 2 kali percaya, 3 kali percaya. Okay, tapi kalau taburan normal dia ialah selanjar. Okay, biasanya contohnya awak akan tengoklah awak punya tinggi melebihi 151. Bila melebihi 151 mungkin 151/4. Dia selanjar, dia tak bukan integer lah. Okey, lepas tu untuk binomial kamu akan tahu dia ada berapa, kalau dia ialah satu pemboleh ubah binomial ini, taburan binomial itu, dia ada berapa kesudahan Dia ada berapa kepalang kalian akan terlibat dalam tajuk ini? Satu ialah kepalang kalian berjaya, satu lagi Tidak berjaya. tidak berjaya ataupun gagal. So untuk taburan binary, sebab itulah tentang perkataan bind ini. Bind kan binary, 2. Okay? Sebab setiap eksperimen yang melibatkan binomial punya hanya ada 2 kesudahan. Okay? Okay, satu ialah berjaya, P mewakili berjaya, Q mewakili gagal. Tapi macam cikgu katalah, berjaya ataupun gagal bergantung kepada soalan minat apa.
Soalan minat berjaya ke soalan minat gagal. Okey, lepas tu kita ada graf kepalang kalian, graf taburan kepalang kalian yang jenis satu garis punya itu ialah mana satu punya? Binomial punya ke normal punya? Binomial. Okey, ini ialah binomial punya. Kalau normal punya dia jenis macam inilah. Okay. So, untuk jenis ini, kamu akan tahu ialah tinggi garis itu mewakili kepalang kalian dia. Maksudnya contohnya cikgu letak sini 0, 1, 2, 3. So, tinggi ini kalau 1/4, maksudnya kepalang kalian X sama dengan 0 ialah 1/4. Okay. Manakala untuk taburan normal, kamu kena faham luas yang mewakili kepalang kalian dia. Okay. Luas yang mewakili kepalang kalian dia. Okay, itu benda-benda yang kamu kena tahu. Okay, lepas tu kita pergi kepada graf taburan binomial. Okay, graf taburan binomial. Apa yang kamu tahu tentang nombor ini? Dia sebenarnya ialah apa? Contohnya kalau sekarang cikgu bagi satu graf, cikgu bagi awak 0, 1, 2, 3. Nombor 3 ini memberitahu kita satu maklumat. Apakah maklumat berkenaan? Siapa tahu siapa jawab deh? Kalau Bilangan ini yang dia ialah cuba satu graf, tu. bilangan cuba. Nilai ini adalah bilangan cuba kamulah. Begitu juga kalau cikgu buat dalam jadual, kamu kena tahu faham. Nombor terakhir itu secara tidak langsung dia memberitahu kita bilangan kita cuba. Iaitu nilai N kita. Okay. So lepas itu kalau soalan ini cikgu bagi sama ada cikgu bagi dalam bentuk graf ataupun cikgu bagi dalam bentuk jadual, kamu boleh gunakan sama ada kumpulan pertama ataupun kumpulan terakhir. Kalau graf maksudnya garis pertama dan garis terakhir ini, awak masuk ke dalam formula, itu boleh menolong awak untuk cari P. Okay. Tadi kita ada satu latihan macam ini kan. Dia menolong kita cari nilai P. Okay. Cikgu punya nota sangat ringkas. Nanti bila katakan awak print out ataupun awak buat semula, awak lengkapkan sendiri macam mana nak buat benda ini. Tapi bila cikgu cakap macam ini, awak blend dalam otak awak, maksudnya benda ini awak tak tahu. Awak kena cari nota lengkap cikgu, mana tempat kita belajar benda ini. Okay. Lepas tu kita ada lagi formula untuk binomial. Okay. Formula ini dipekarkan dalam exam, tak ada masalah. So, janji awak tahu wujud dia saja. Okay. Janji awak tahu wujud dia dan tahu apa yang diwakili oleh setiap simbol mencukupilah. Tak hafal pun tak apa. Okay. Okay. Lepas tu kalau taburan normal punya, kita ada dua. Satu ialah, okay, kelas kamu kebanyakan kalkulator warna hitam. So, satu ialah kita pakai kalkulator. Okay. Satu kita pakai kalkulator. Satu kita pakai sifir. Yang mana satu untuk cari kepalang kalian? Pakai kalkulator ke pakai sifir? Saya nak tahu kepalang kalian dia. Maksudnya awak tekan PQR itu. PQR itu. Kalkulator yang PQR ini untuk cari apa? Cari kepalang kalian ke cari skor dia? Kepalang kalian. Cari kepalang kalian dia. Okay, cari kepalang kalian dia. Katakan sekarang kalau cikgu pagi sudah piawai punya, cikgu pagi sudah piawai punya. Okay, simbol ini lebih besar. Cikgu akan gunakan P ke Q ke A? Kalau lebih besar. A. Okay. R. Kalau lebih kecil? P. P. Kalau lebih kecil atau sama dengan? Masih P. Begitu juga lah lebih besar atau sama dengan, kita akan gunakan A. Dan satu lagi kalau ada dua punya, contohnya, okay, 1.2 Z
2.4. Ini macam mana nak tekan? 1 tolak P tolak R. Ya, Kalau okey. ni Kalau tambah jenis Q ini, boleh? kejap. 1 tolak P untuk yang pertama, tolak R untuk yang kedua. Okey, apa soalan kamu? Q tambah Q. Q tambah Q. Sebab saya tengok YouTube ada buat macam tu. Nanti ya, cikgu kena fikirkan kejap. Kalau Q maksudnya dia cari kawasan ini. Dia cari kawasan ini. Q tambah Q. Cikgu kena check dulu. Sebab cikgu tak pernah pakai Q. Okey. Besok cikgu beritahu boleh ya. Cikgu kena check dulu sebab kena faham konsep dulu. Cikgu sekarang tak berani jawab Okay, cikgu check dulu. Besok kalau hari apa kalau cikgu tak beritahu kamu ingatkan saya lah. Okay. So itu tentang tekan kalkulator So bila tekan kalkulator, kamu kena faham lah bila nak tekan P, bila nak tekan A, bila nak tekan 1 tolak P tolak A. Boleh? Okay. Lepas tu sifir punya ialah untuk kita cari skor dia lah. Dan kamu ingat bila pakai piawai, yang kita cari ialah skor Z lah. Okay, kita cari skor Z. Lepas tu kalau skor Z nak tukar kepada biasa, kita ada formula kan? Sini ada satu lagi formula. Alamak, keluar daripada nota saya. Okay, ada satu formula untuk kita ubah Z kepada X macam mana? Kita tengok rumus ada tak? Rumus pun ada dalam senarai rumus. So, janji awak tahu kewujudan dia saja, awak boleh pakailah. Okay. Lepas tu, apa lagi? Bila awak nak cari, kamu kena faham. Okay. Macam mana kita nak lorek rantau ini sebab kita kena pastikan yang baca daripada sifir sentiasa kawasan ini. Sentiasa kawasan ini. So untuk bahagian ini awak kena ingat lagi lah. Di mana kalau nampak lepek kecil, awak akan lorek sebelah kiri ke sebelah kanan? Kalau nampak lepek kecil, lorek kiri ke kanan? Kiri. Okey, kiri. Kalau lepek besar, sebelah kanan. Kemudian ada satu lagi, nombor apa yang sebagai sempadan kita tahu kita nak lorek kawasan besar ke kawasan kecil? Maksud saya macam ini. Okey, ruangan sangat kecil. Contohnya maksudnya ini. Okey, katakan biarkan dia piawai lah. Cikgu nak cari apakah skor M ini. Okey, kalau nombor saya ialah macam ini. So, sorry? Sorry, siapa yang cakap itu? Cakap semula? Tak adalah. Okey, contohnya kita tengok ini lepek besar, kita tahulah kan kita nak lorek sebelah kanan. Okey, macam mana kita nak tahu kawasan lorek itu besar ke kecil? Saya nak lorek sebelah kanan. Lorek sebelah kanan ada dua kemungkinan kan? Mungkin saya lorek macam ini. Mungkin saya lorek macam ini. Macam saya nak buat keputusan untuk soalan ini, cikgu lorek kawasan besar ke cikgu lorek kawasan kecil? Yang besar. Yang besar. Kenapa tahu besar? Sebab kebarangkalian dia lebih pada 0.5. Okey. Dia punya sempadan ialah 0.5 Lebih daripada 0.5 kita lorek besar, kurang daripada 0.5 kita lorek kecil. Kemudian kita gabung dua ini, lukis gambar raja, baru kita baca sifir. Ini secara amnya apa yang awak belajar lah. Cikgu buat ulang kaji dengan kadar sangat cepat tau. Bahagian mana awak langsung tak ada idea. Apa cikgu cakap? Saya tak faham. Itu maksudnya bahagian ini awak sudah tak ingat langsung. So awak kena tengok balik Awak kena tengok balik. So kalau lupa sangat tu, tengok rekod rakaman sebelum inilah. Okay, kita tengok balik nota kita tadi. So apa lagi yang tak lengkap ingat. Okay. So bila dalam soalan binomial, cikgu mungkin tanya lagi Ming. Formula ini kena hafal sendiri Satu lagi sisihan piawai. Ialah punca kuasa 2 MPQ. Kalau variance,
Kalau variance, apa rumus dia? NPQ. Tak ada punca kuasa 2 je lah. Dia sama macam steady state matematik Okay. So jangan lupa formula ini. Tadi apa lagi? Oh, okay. Jangan lupa jawapan kepalang kalian 4 angka per erti 4 angka per erti. Sebab bila melibatkan kepalang kalian biasanya nombor dia kecil. Kecuali dia putus lah. Kalau putus tak payahlah sengaja tulis dia 4 angka per erti. Tapi kalau tak putus, kita kena masukkan dia 4 angka per erti. Tadi apa lagi kita tertinggal? Oh, ada satu lagi. Kalau dia bagi kepalang kalian, kita boleh darab 100 untuk dapat peratus lah. Ini benda-benda minor aja, benda-benda minor je. Kamu tak berapa ingat dah. Okay, apa lagi? Tadi yang kita tertinggal lagi. Itu sajalah kan? Minor, variance, sisian piawai. Skopia. Okay, itu dia. Teacher. So, lengkap sikit. Apa Teacher, dia? kalau yang P tambah Q tu? Yang sama dengan itu 1 pun, tu? kita pun boleh masukkan lah. Apa-apa yang awak teringat kita masukkan. Untuk ini P tambah Q sama dengan 1. Untuk binomial, untuk normal, dua-dua pakai Dua-dua pakai. Okay, satu lagi tadi cikgu tak cakap sini. Jumlah kepalang kalian. Okay, jumlah kepalang kalian ialah 1. Ini satu lagi kita boleh pakai. Okay. So, cikgu sebenarnya galakkan kamu buat nota macam ini. Buat nota lepas tu bila buat ulang kaji, ulang kaji saya tak cukup. Ada benda tadi saya tak sempat. Kita masukkan balik dalam nota. Nanti bila waktu nak exam, kita keluar muka surat ini tengok aja. Tengok ada bahagian mana kita sudah lupa. Okay.